untuk nak mendekati dan tambah kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sepanjang hidup kita di dunia ini kita berhidup sama dengan Rasulullah, dan akhirat nanti kita akan dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dengan saya Walad Hadis hari Jumaat selepas solat Asar, lebih kurang jam 4.30 sampai kepada 5.30. Kita mari dengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama. Jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah, 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 Rasulullah Rabbana wa bil Islam ahyana wa 'allamana bi an nabqa تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المستمعون وأيها الأحبة، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الحلقة المباركة أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، حاضرين mustami'in, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi dengan hidayahnya dan juga rahmatnya dapat kita berjumpa lagi dengan ruangan kita, iaitu halaqah untuk nak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung yang mana kita telah wuti semenjak sebelum Ramadan yang dulu. Maka kita tak boleh mula lagi halaqah kita ataupun ngaji kita dalam membaca salah satu buah kitab yang berharga, salah satu kitab yang banyak barakat di dalam agama Islam yang dituliskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi, iaitu kita sedang duk baca kitab dia 40 hadis Imam An-Nawawi, yang mana kita telah cuti atau telah wuti sebelum Ramadan dulu tu pada hadis yang ke-20. Maka insya-Allah alhamdulillah dengan taufik Allah dan juga dengan hidayah Allah Taala dapat kita berjumpa lagi, dapat kita bersambung lagi dalam nak membacakan hadis Nabi daripada kitab Arba'in Nawawiyah, daripada hadis 21 sehingga seterusnya. Setiap minggu insya-Allah kita akan habis dan juga akan khatam kitab Arba'in Nawawiyah insya-Allah selepas ini. Maka alhamdulillah, sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam ruangan untuk nak mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber ataupun tempat kita nak ambil dalil ataupun tempat kita nak turut apa yang Nabi SAW riwayat dalam hadis dia.
melalui hadis Nabi SAW. Kerana ingatlah senang pendengar bahawa sekitar agama Islam umat Nabi Muhammad SAW, tuhawi kelebihan, satu kelebihan yang mana tidak ada dalam agama ataupun umat-umat yang dulu, iaitu orang panggil kata al-isnad, ataupun hadis Nabi SAW yang bersambung. Ada usul asal dia. Dapat kita nak rajak, kita tengok kata hadis yang kita baca, yang kita jumpa, yang kita dengar dalam masyarakat, adakah hadis itu sahih, sabit daripada Nabi SAW. Tak sama dengan agama-agama yang lain. Kerana agama selain daripada al-Islam yang Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, turunkan kitab kepada mereka, sama ada Injil dan Taurah, mereka telah tukar, telah beki perkataan ataupun wahyu ataupun gapo yang Allah Ta'ala turun kepada mereka, tukar campur dengan perkataan ulama-ulama mereka ataupun batluang mereka. Tetapi agama Islam, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, untuk Nabi tafsirkan Al-Quran itu, bayangkan Al-Quran itu kepada umat dia sebagai untuk nak faham. Tafsir Al-Quran itu untuk nak umat dia, sama ada sahabat dia, tabi'in, selepas daripada itu sehingga kita sekarang boleh fahamkan Al-Quran melalui perkataan ataupun tafsiran daripada Nabi SAW. Kerana tiap Al-Quran, tiap ayat-ayat Al-Quran ada tafsiran daripada Nabi SAW. Kalaulah tidak ada tafsiran daripada Nabi, ada istinbat ataupun tafsiran daripada sahabat dia, sama ada Ibn Abbas, sama ada Ibn Mas'ud, sama ada Anas bin Malik ataupun sahabat lain-lain lagi yang mereka talaqi, ambil ilmu tafsir ini daripada Nabi SAW. Maka melalui tafsiran Nabi kepada Al-Quran ini, keluarnya hadis Nabi SAW. Sama ada perkataan Nabi, sama ada perbuatan Nabi, sama ada keakuan Nabi SAW, dan juga sifat-sifat yang bersangkut dengan Nabi SAW. Ataupun orang panggil satu hadis. Kerana hadis-hadis Nabi kecek semua yang sakut dengan Nabi SAW. Semua yang sakut dengan Nabi, sama ada perkataan Nabi, buatan Nabi, kan yamrab keakuan Nabi SAW, dan juga sifat, sama ada tubuh badan dia balah mana, dan juga akhlak dia balah mana, itu orang panggil hadis ataupun as-sunnah, yang mana ulama hadis makna as-sunnah ini sama, salah satu pendapat sama saja dengan al-hadis. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka hadis-hadis yang kita pelajari ini ada usul asal dia. Walaupun kita baca hadis-hadis yang kita sedang baca hari ini daripada kitab 40 hadis Imam Nawawi, tetapi Imam Nawawi tunjuk usul asal dia hadis ni dia ambil di mana. Kalaulah dia ambil daripada Sahihul Bukhari, dia akan kata Rawahul Bukhari. Kalaulah dia kata hadis ni ambil daripada Imam Muslim, riwayat oleh Imam Muslim, kita boleh rajak pergi kepada kitab Sahih Muslim. Kita boleh pergi rajak tengok kata Imam Muslim ataupun Imam Al-Bukhari ataupun Imam At-Tirmizi ataupun Imam Abu Dawud ataupun Imam Ibnu Majah ataupun An-Nasai ataupun Imam Ahmad, lain-lain imam lagi. Kita boleh pergi rajak kepada kitab-kitab mereka, kerana kitab mereka ada sebut usul asal hadis, satu hadis sampai kepada Nabi SAW. Imam Al-Bukhari ambil hadis innamal a'malu binniyat daripada mana? Syekh dia, tok guru dia nama Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Tok guru dia ambil hadis ni daripada mana? Ambil daripada Muhammad bin Ibrahim At-Tamimi. Ambil daripada dia lagi, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ambil siapa kepada sahabat Nabi Umar ibn Khattab. Umar lagi dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi. Tu agama Islam. Agama Islam nak sebut gapo tentang agama, sama ada Al-Quran, kena ada tempat rajakan, iaitu Al-Quran sendiri. Boleh pergi rajak tengok ayat ni Tuhan kata celah mana, dalam surah mana, ayat yang keberapa dalam Al-Quran, rajak. Kita nak patping, nak sana perkataan kepada Allah Ta'ala ni, kena tengok kata Quran, kata sungguh tak dalam Quran. Kalaulah Allah Ta'ala tak kecek dalam Quran, tengok pula kepada hadis
Qudsi, yang mana Nabi ambil daripada Allah dan riwayat kata ini adalah perkataan daripada Allah. Qala Allahu Azza wa Jalla, ataupun kita panggil hadis ini hadis Al-Qudsi. Tengok pula Tuhan kata sungguh tak. Kalau kata sungguh, cek pula hadis. Hadis Qudsi ni sama dengan hadis-hadis biasa, hadis daripada Nabi. Kena cek pula kata hadis Qudsi ataupun hadis Nabi biasa ni sanad dia sahih ke tak, hasan ke, dhaif ke, palsu ke, ada belaka jenis-jenis. Tapi Al-Quran mutawatir, kita tak syak, la raiba fihi. Dia kata Al-Quran 100% kata sahih daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Al-Quran sahih, tidak ada Al-Quran hasan, tidak ada Al-Quran dhaif ataupun madad. Tapi Nabi, perkataan Nabi, hadis Nabi SAW, kita nak baca, kita nak ngajar, kita pilih hadis yang sahih untuk nak senang pendengar ataupun kaum muslimin, muslimat boleh dengar hadis, boleh amal secara seterus saludah. Dengan hadis Nabi yang sahih, saludah beramal dengan hadis yang dia dapat, yang dia dengar. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada jalan pilih lain. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tidak ada bagi orang yang beriman lelaki, orang beriman perempuan, orang tina, apabila Tuhan dan juga Nabi SAW royak satu perkara, royak satu hukum, satu perkara dalam Al-Quran baik, dalam hadis Nabi SAW baik, tak ada al-khiyarah, tidak jalan pilih lain. Mimi thang lag daripada hukum yang Allah Ta'ala royak dalam Quran dan juga Nabi royak dalam hadis. Bukan kita baca satu hadis Nabi ataupun baca satu hukum yang ada dalam Quran ataupun melalui Nabi SAW, kerana wahyu ada dua jenis, Al-Quran dan juga hadis yang diwahyu juga. Wahyu yuha, seperti mana Allah Ta'ala ayat dalam Quran, dia baca, dia kata tak boleh buat lagi ni, ambil benda lain dulu, buat benda lain dulu, tak usah turut Nabi. Pilih jalan lain selain daripada jalan Allah dan juga jalan Nabi SAW. Bagi orang beriman tidak ada al-khiyarah, tidak ada jalan pilih. Dia dengar hadis Nabi, dia dengar firman Nabi, secara automatik dia turut ikut sunnah Nabi, ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kita yang nak ngaji hadis setiap hari. Duk dengar hadis, sama ada daripada ustaz mana, tu guru mana kita dengar, kalaulah hadis tu adalah hadis yang sahih, kita beramal dengan hadis-hadis yang sahih itu. Kerana kita beramal dengan hadis sahih, tambah kecintaan kita kepada Nabi SAW, tambah kasih kita kepada Nabi SAW. Dan ingatlah, itu adalah rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, boleh dengar satu hadis sahih daripada Nabi SAW. Bukan benda mudah. Bukan benda mudah kita nak dengar satu hadis yang sahih pula. Manakala hadis yang dhaif, hadis yang palsu, hadis yang lemah, banyak yang sebar, yang berada di dalam masyarakat kita. Tetapi apabila kita dengar hadis itu daripada Sahihul Bukhari, daripada Sahih Muslim, ataupun hadis sahih daripada kitab mana-mana yang diriwayat oleh imam-imam yang hebat, yang besar, maka kita ikutlah. Kita beramal dengan hadis Nabi SAW. Kerana apabila kita beramal dengan hadis Nabi, tambah kita, dekat kita, kasih kita, cinta kita kepada Nabi SAW. Kerana inilah orang yang patut kita kena kasih sekali, iaitu Nabi SAW. Kerana Allah Ta'ala jalan kepada kita, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, Congklau ter Muhammad ke benda pracacar kong tan. Kalaulah mu kasih rak Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cung tam tan Nabi SAW, patibat tam Nabi. Ikut Nabi SAW. Nabi buat biasa mana, turut Nabi. Nabi lari gapo, jauhlah, tinggallah benda tu. Itu orang yang kasih kepada Allah, kasih kepada Nabi SAW sungguh. Maka kita salah satu tujuan yang kita ngaji hadis. Ruangan kita wal hadis setiap hari Jumaat selepas solat asar, demi kita nak dengar hadis-hadis yang sahih. Hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW, dan juga tambah iman kita, tambah cinta kita kepada Nabi SAW. Kerana kita tak akan jadi orang yang beriman kepada Nabi yang sebenar, melainkan kita iman, kasih kepada Nabi lebih daripada kita kasih kepada kita sendiri dan juga manusia selain
Ya, dia ada dalam seluruh dunia ini. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tak akan jadi kita orang yang beriman yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. เราจะไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah Subhanahu wa ta'ala อย่างแท้จริง kalaulah kita tak ambil Nabi sebagai orang yang kita kasih kepada Nabi sekali, kasih sekali, banyak lebih daripada ibu kita, bapa kita, lebih banyak daripada anak kita lagi, dan juga manusia seluruh dunia ini, maka kita tak akan jadi orang yang beriman sebenar. Kita kena ambil Nabi jadi orang andap rek yang kita kasih. Maka inilah jalan kita yang kita nak pergi kepada kasih dan juga cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini kita akan baca hadis yang ke-21. Kita akan sambung yang mana kita telah henti dulu sebelum bulan Ramadan. Kita uti di hadis 20. Maka hari ini kita akan baca hadis yang ke-21. InsyaAllah ta'ala Imamul Nawawi riwayat dalam kitab hadis 40 An-Nawawi yang kata an Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayraka qala qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah thumma istaqim. Hadis ini riwayat oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini riwayat oleh salah satu seorang sahabat Nabi. Sahabat Nabi dia masya-Allah dengar hadis Nabi, ngapa hadis Nabi, sebar kepada anak murid dia sebar kepada anak murid dia, sebar sampai kepada kita sekarang, boleh dengar, boleh baca, boleh ngaji. Boleh ngapa pula. Gapo hadis Nabi SAW riwayat. Maka hadis 21 ini riwayat oleh salah satu sahabat yang nama Abu Amr, ataupun waqila dipanggil juga dia ni Abi Amrah. Dua nama. Setengah panggil dia Abi Amr, setengah orang panggil dia Abu Amrah. Nama dia sebenarnya itu Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Sufyan bin Abdullah salah satu sahabat Nabi SAW. Hadis ni kita kecek dari segi hukum hadis Nabi SAW dulu. Kerana kita nak baca hadis, nak dengar hadis Nabi, nak sebar hadis Nabi, kita kena tahu hukum dia, apa dia hukum dia, adakah sahih, adakah hasan, adakah lemah, daif ataupun palsu. Kerana kita dah royak banyak dah tentang hadis sahih gapo dia, hadis hasan gapo dia. Tapi hari ni kita nak sebar hadis kepada saudara pendengar semua. Kita nak tahu hukum kata hadis ni balas mana. Kerana hadis secara umum tu dia bagi kepada tiga. Ada hadis sahih, hadis hasan, dua-dua hadis ni boleh guna. Dan juga hadis daif. Yang mana hadis daif ini ni sepatak-patak dia jauh bawah sekali, iaitu hadis yang dinamakan hadis al-maudhu' ataupun hadis palsu. Sejahat-jahat hadis dhaif kali. Hadis palsu ni iaitu hadis al-masnu', al-makdhub, al-mukhtalaq. Hadis yang direka, yang dibohong, yang dibuat, bohong ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bohong ke atas Nabi. Ataupun orang panggil tokoh hoax syaitan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ni haram kita nak sebar dia. Melainkan kita sebar dia ni setelah kita royak hukum kepada orang yang kita nak royak kata hadis ni adalah hadis palsu nah, untuk orang ni boleh jaga baik-baik. Kerana bimbang bahaya kita ni duk sebar hadis yang palsu, yang tidak sahih daripada Nabi ni. Pak kita pergi royak kata hadis ini Nabi kecek, Nabi royak. Bahaya. Sebab apa Nabi SAW royak kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bohong ke atasku, secara sengaja, tangcai,
bohong kat aku ni, maka dia telah pilih, telah ambil tempat duduk dia ni dalam api neraka. Maka bukan benar-benar yang baik. Bukan benar yang tamada, biasa dak. Kecek nak royak hadis, kalaulah hadis tu hadis pelik-pelik, tanya dulu. Tanya ustaz-ustaz kita dulu, kata hadis ni sahih ke tak weh? Boleh sebar ke tak? Kalau sahih kita sebar, kita royak ke orang lain, kita boleh pahala. Kita royak hadis sahih, hadis hasan, we kat orang dengar, orang patibat dengan hadis kita royak ni, kita boleh pahala. Sebab Nabi royak kata man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang sebar buat contoh yang baik, royak tunjuk orang kepada jalan yang baik, jalan yang betul, jalan yang bagus, yang Nabi hajar, Nabi nak, maka orang yang patibat dengan benda-benda yang diroyak tu, dia akan dapat pahala orang yang buat tu. Dan juga akan buat pahala orang yang buat turut saya tu, pahala lukso siapa panjang pada dia. Walaupun dia mati, dia sebar benda baik, dia boleh pahala. Maka hadis ni adalah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Kerana kitab yang kita ayat semua kitab hadis. Al-Quran sahih 100% dah. Mari kepada wahyu yang kedua pula, hadis. Tanya pula kitab mana hadis? Hadis kita ada banyak dalam orang mengetahui cakan Islam. Dalam agama Islam, dunia Islam ni banyak kitab hadis. Kita tanya pula kitab hadis mana yang paling sahih sekali untuk umat Islam ni boleh pegang teguh dengan dia, beramal dengan dia. Jawab dia, ulama sepakat dunia ini Islam, ulama Islam rakyat kata hadis yang paling sahih sekali iaitu hadis sahihul Bukhari dan juga hadis sahih Muslim. Ba'da kitabillah asahhal kutub al-musannafah ba'da kitabillah. Kitab yang dihipung, kitab hadis yang dihipung yang paling sahih sekali selepas daripada kitab Allah Ta'ala iaitu Al-Quran, iaitu Sahihul Bukhari dan juga Sahih Muslim. Maka Alhamdulillah, hari ini salah satu hadis yang sahih kita boleh dengar, ini adalah rezeki taufik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis ni riwayat oleh Sufyan bin Abdullah, Abu Amr ataupun Abu Amrah, gelar dia. Sufyan, nama dia ni Sufyan bin Abdullah bin Rabi'ah bin Harith. Bin Haris, nasab dia ni Al-Thaqafi Al-Ta'ifi, Bani Thaqif, daripada Bani Thaqif Al-Thaqafi. Kalau kita ni daripada orang petani Fatani. Kalau daripada kawasan Bapur ni Al-Bapuwi ataupun mana-mana tempat kita boleh boh. Dalam bahasa Arab orang panggil nisbah. Nisbah kepada negeri kita, nisbah kepada orang panggil kija kita. Seperti Khalid Al-Hadza. Gelar salah satu orang ulama hadis dulu, masa dulu tu, Al-Hadza ni maksud dia ni orang jual kasut. Nisbah kepada kija dia. Ataupun kita nak nisbah kepada kampung, kepada negeri, kepada cangwak ikut. Itu boleh buat untuk orang kenal kita. Maka dia adalah salah satu sahabat. Salah satu sahabat yang berada di negeri Taif. At-Taifi ni Taif. Kalau kita pergi Mekah, orang buat umrah ni akan ziarah kepada salah satu cangwak, salah satu kampung, iaitu Taif. Tempat yang bagus, tempat yang baik, yang mana udara tu sejuk sepanjang tahun. Kayu banyak. Di sana insya-Allah kita niat kalau kita pergi umrah, insya-Allah tak usah kita ni akan bawa pergi ziarah kepada wilayah ataupun negeri Taif. Negeri Taif ni negeri sahabat, negeri yang Nabi SAW pergi dakwah orang-orang di situ ni sendiri. Walaupun orang yang nak terima dakwah Nabi tidak ada pun, dan juga tamuh, orang panggil kata totan Nabi SAW, pegang batu sampai ke Nabi lari keluar daripada Taif tu, darah tu baik apa tu, tetapi akhirnya Islam orang Taif ni dapat jumpa dengan Islam sebagai agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar. Hadis ini Sufyan bin Abdullah dia tanya. Dia tanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, hai Rasulullah, kulli fil Islam qawlan. Katakanlah, hai Nabi, kepada aku satu perkataan yang mana la as'alu anhu ghairaka. La as'alu anhu ahadan ghairaka. Aku tak akan tanya benda-benda ni, benda hak muna yang adiku ni selain daripada mudah. Kalau ya Rasulullah mengaya kepada aku hari ni, lepas ni aku tak akan tanya orang lain dah. Cukup. Gapo yang muna royak hai Rasulullah, royaklah kepada aku. Nabi SAW royak kata Nabi royak kata kul amantu billah thumma istaqim. Katakanlah wahai Sufyan,
Wahai Sufyan bin Abdullah, sebagai orang yang tanya, sebagai orang yang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei Rasulullah, kulli fil Islam, katakanlah salah satu perkataan dalam Islam yang cukup. Aku rasa cukup dan juga aku boleh buat dengan dia. Cukup aku sebagai orang yang menganut, jadi beragama dengan agama Islam. Oh ya Allah kepada aku." Nabi ayat kata, "Qul amantu billah." Katakanlah wahai Sufyan bin Abdullah, kata aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, can serta Allah Subhanahu wa taala, la chungnya summa istaqim, dan juga berteguh ke atas ataupun dalam agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Yunyat dalam agama Allah Taala. Tak cukup kita beriman kepada Allah Taala, tak cukup kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jadi seorang Islam. Dan juga selepas daripada itu kita jadi seorang yang beriman kepada Allah, tetapi kita tidak yunyat, tidak teguh di dalam agama Islam, maka kita bukan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar. Kerana orang yang beriman sungguh ni, dia kena yunyat walaupun jumpa upasak bertasab, cuba yang banyak, dia akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mujur kata dia masuk Islam walaupun jumpa dengan kesusahan, jumpa dengan cubaan yang banyak, dengan sebab dia masuk Islam pun, tapi dia ni yunyat. Dia tak murih kepada Islam ataupun sebab yang dia masuk Islam, tak. Tetapi dia akan teguh, dia akan niat kata ini adalah cubaan daripada Tuhan aku, Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok kepada aku ni beriman kepada Allah sebenar ke tak. Tak cukup kita beriman, dakwa kata beriman, tetapi apabila kita jumpa dengan cubaan, kita tinggal Allah Subhanahu wa taala. Habis itu dua sifat yang saya sebut semua. Sifat yang pertama, kalau kita dapat, kita banyak bersyukur kepada Allah Taala. Mana yang Allah Taala beri kepada kita, pemberian daripada Allah Taala, kita banyak bersyukur kepada Allah Taala. La in syakartum la azidannakum. Kita syukur. Gulawan dia apa? Jangan kita kufur. Jangan kita kufur. Apabila kita jumpa susah, Tuhan tak beri rezeki, doa banyak mana, Tuhan tak beri kita ni, kita kufur. Ramai yang bersyukur, yang berkufur ataupun tinggal agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebab cubaan, sama ada miskinnya Tuhan beri kepada dia, cuba dia dengan miskin, dengan susah. Allah Taala cuba dia dengan lapar, al-ju', ramai. Yang tinggal agama kufur kepada Allah Taala banyak. Maka kita ni banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala dan juga sabar. Sabar, jangan berkufur kepada Allah Ta'ala. Kalau Tuhan beri, syukur, jangan takabur. Kalau Tuhan tak beri, kita sabar, jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ni mudah-mudahan Nabi nak ayat kepada kita, tak cukup kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kita tidak yunyat, kita tidak teguh. Pegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun masa mana kita senang ataupun masa mana kita susah, kita kena yunyat dalam beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khulasa ataupun simpulan hadis ni Nabi nak hajar kepada kita, iaitu kita berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Hadis buat ni tan Nabi sallallahu alaihi wasallam kamlang cabang hera ruwa tahang wara cepen konti satta beriman ta Allah Subhanahu wa taala ti ta ching ra datang yunyat ta Allah mai pen poti rau klau kalimah syahadah ra pen muslim mai pen poti rau satta rau bawa rau satta ta Allah Subhanahu wa taala te rau mai yunyat มื่อเราเจอบททดสอบหรืออุปสรรคต่างๆในการดำรงซึ่งศาสนาอิสลามของเรา tak cukup. Tak cukup. Maka kita nak cari jalan balas mana untuk kita seorang sebagai orang yang jadi orang Islam Muslim, nak kita seorang sebagai orang yang mukmin beriman kepada Allah SWT, yang mana agama Islam dan juga orang-orang yang beriman kepada Allah sekarang ni jumpa cuba yang banyak dalam masyarakat. Rau ผชิญ กับอุปสรรคบททดสอบหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมของเรา Islam jumpa cubaan yang banyak. Kerana setru Islam dia tak lepas orang Islam, orang beriman kepada Allah Ta'ala ni hidup secara senang-senang dah.
Dia tak lepas kita sebagai orang yang beriman ni, beriman kepada Allah Ta'ala, beribadat kepada Allah Ta'ala secara senang-senang tak. Tetapi satu Islam, mai kailan, mai kainan, fikir semua. Nak abalah mana orang Islam ni, han he, mai sama tidakยืนยันในศาสนาของ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ที่แท้จริงได้ nak abalah mana, mikir semua jalan. Satu Islam, la yanamun, tak tidur. La yal'abun, tak main. Manakala kita ni yanamun, tidur. Yal'abun, main banyak. Yadhakun, suka banyak. Tak biasa kita ni sedia. Tiang prom nak pancing dengan pankan hak satu Islam, tak biasa kita. Kita buat main-main dengan kita berhidup. Satu Islam dia fikir sokmon buat bala mana orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni tak boleh nak teguh dalam agama Ta'ala, tak boleh nak yenyat dalam agama Ta'ala, nak lucu boleh daripada agama Islam. Dia masuk dalam masyarakat Islam, masuk benda-benda yang haram, benda-benda yang pelik, benda-benda yang syubhat dalam masyarakat ataupun sangkum Islam, untuk nak orang yang beragama Islam dalam masyarakat itu geleweng boleh. Dengan sebab tu orang yang yenyat, orang yang pegang teguh dengan agama Allah Subhanahu Taala, pegang teguh dengan hablullah, dia akan dilihat, ditengok kepada orang dalam masyarakat itu, kata dia sebagai orang yang gharib, orang yang pelik. Orang yang ghuraba, orang yang pelik, kontemplek. Habis itu, satu perkataan, semasa zaman sekarang ni, orang yang hidup di dalam dunia sekarang ni, seolah-olah orang qabidhi al-jamrah. Orang pergi batu panah. Kerana jumpa dengan, kena sabar dengan, cuba banyak dalam masyarakat. Subhanallah. Sama ada fitnah tu, fitnah ni, fitnah yang mari nampak molek, tapi fitnah yang nak menjelewengkan kita. Menjelewengkan kita. Kerana itu kita kena cari jalan, nak buat mana kita ni saman, kuasa, boleh nak berteguh dengan agama Ta'ala, duduk dengan agama Ta'ala. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Buat mana kita lekat semua hati kita, tubuh kita dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hari ini sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, saya nak mari royak cuba jalan mana, witikan mana yang kita nak yenyat dalam agama Allah SWT. Tak sewi kita geleweng keluar daripada jalan Allah Ta'ala. Nak buat mana jalan kita sekarang lah ni, batas kita nak jalan ke cari Allah SWT di syurga nanti tu, buat mana kita tak sewi jatuh dalam lubang, dalam parit yang tepi jalan kita tu, buat mana. Semua Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala hatta kita duduk dalam dunia ni, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Kita kena hidup dalam dunia ni seolah-olah kita ni sebagai nak tentang orang musafir. Bukan orang yang kita nak duduk tawa, nak duduk dalam dunia ni panjang hidup, tak segi mana dah. Tak. Ingatlah senang pendengar, dunia yang kita hidup sekarang adalah sementara sahaja. ชั่วคราวเท่านั้นเองไม่ใช่ชีวิตที่ถาวรไม่ใช่บ้านที่เราจะอาศัยอยู่อย่างถาวรบุแกAbiru sabil. Habis tu Nabi royak kita ni kena jadi orang yang dentang. Dia juga gharib, orang yang pelik. Masyarakat orang manusia dalam dunia ni banyak beragama. Banyak ke agama tu supatullah. Semua dia pakat. Satu Islam dia pakat, dia sama ya. Islam so ya tak boleh nak pakat dengan benda-benda faktu. Dengan benda-benda tu. Kafir dia sepakat kata pakai ye balas mana boleh. Tak usah kata aurat boleh, tapi Islam tak kena kata aurat. Islam tak masuk dengan fak mereka. Dengan sebab tu kita nak balas mana kita ni sama jeniat atas agama Allah Taala. Orang yang rajin semaya. Orang yang ngaji mahautalai, rajin pergi semaya Jumaat mana, baca Quran mana, jeniat dalam benda tu. Orang Tino yang ngaji mahautalai, pakai yang molek, katuk pakai tuking, katuk aurat molek, pakai ke kubung besar, katuk muka, amal itu bagus, jeniat dalam benda tu. Kerana kita tu kul amantu billah thumma istaqim. Sedang-sedang kita berpegang teguh jeniat dengan sesanakan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala tahu kata benda-benda ni kita akan jumpa upasak yang banyak, bertosak yang banyak dalam dunia. Dengan sebab tu Allah Ta'ala rakyat jalan semua.
Semua Tuhan ayat jalan belakang kata, kalau mu nak selamat, kalau mu nak jenjat dalam agama aku, mu kena buat belah ni. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Nabi royak syiah ada kata agama jalan yang Allah Ta'ala royak kepada aku, jalan yang sabili, hanya satu jalan saja yang banyak dengan basirah, putih cerak, yang mana Nabi sendiri biasa turut dan juga sahabat dia biasa jaya dah turut jalan ni, maka kita mari turut. Turut jalan yang Allah Ta'ala royak. Cara kita nak jenjat dalam agama Allah Subhanahu Taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Yang pertama kita nak tahu kata jalan yang kita nak selamat daripada segala fitnah yang nak menyelewengkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Taala ataupun agamanya, iaitu kita berpegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran hablullah, talian Allah Taala. Yang Allah Ta'ala hatta daripada langit untuk kita sebagai orang yang beriman ni pegang teguh dengan tali Allah SWT. Tak usah kita geleweng. Tak usah kita geleweng. Kerana Quran ni, Tuhan royak ciak kata, inna hadzal Quran yahdi lillati hi aqwam. Sesungguhnya ini Al-Quran akan menghidayahkan tujuh fakmu ni, orang yang pegang teguh dengan Al-Quran, sama ada baca, ngapal, ngaji, hidup bersama dengan Al-Quran kepada jalan yang lurus. Bukan jalan yang biasa qawim. Tak. Aqwam. Yang paling lurus, yang paling betul. Al-Quran Tuhan janji siap. Tuhan royak dalam ayat ni, inna sebagai takkid, yang cacin kata cerak. Cacin 100%. Dan juga aqwam sebagai jalan yang paling lurus sekali. Pinkan yang mari dengan ismu tafdhil pula. Ya ilaha illallah. Itu Al-Quran. Dan juga Al-Quran, kamlang cakap kita banyak. Kita jumpa kita orang beriman. Apabila kita jadi orang beriman, kita akan jumpa betul sab. Apabila jumpa betul sab, kita pergi teguh dengan Al-Quran. Quran sebagai yacu kamlang, sebagai obat, sebagai tuhai kamlang cakap kepada kita ni, yang molek sekali. Tak ada obat mana yang molek. Kamlang cakap kepada kita banyak sekali. Malaikat daripada Al-Quran. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Allahu akbar. Allah Ta'ala royak dalam suratul Al-Anfal, innamal mu'minun alladhina idza dzukirallah, orang yang beriman yang sebenar kepada Allah Subhanahu Ta'ala, iaitu orang yang apabila idza dzukirallah, sebut nama Allah Ta'ala ni, wajilat qulubuhum, sebut dengan nama Allah Ta'ala sebagai Tuhan dia, Tuhan yang ciptakan dia, wajilat qulubuhum, gementah hati dia, seteran, takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila iman dia dhaif, jumpa dengan cubaan banyak, dia beriman dah tapi iman yazidu wa yanqus. Tapi apabila dengar ayat Quran, baca ayat Quran, zadatuhum iman, tambah kamancai, tambah iman dia, tambah semangat dia, kata dia ni kena jalan lagi cari jumpa dengan Allah boleh. Tak jangan halah dengan cubaan, tak jangan halah dengan bertasab yang dia jumpa yang halus, yang kecil saja dalam dunia ni. Tak jangan halah. Zadatuhum imana, tambah pula tawakal dia, wa ala rabbihim yatawakkalun, tambah pula tawakal dia. Jalan bangun diri tam kelam bertasab banyak, tapi jalan lagi lepas bertasab cubaan itu dengan tawakal Allah Ta'ala. Serah diri kepada Allah Ta'ala serta usaha untuk melepaskan diri daripada cubaan itu, maka dia selamat jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu jalan yang pertama yang Allah Ta'ala rakyat kata kita kena pergi Quran. Alaikum bil Quran, kena pergi Quran. Yahdi lillati ya aqwam. Ya Allah, Quran inilah yang akan bawa kita selamat daripada dunia. Kerana Allah Ta'ala ayat kata orang yang pergi Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggal Nabi SAW sebagai orang yang paling pegang teguh dengan Al-Quran, dakwah dengan Al-Quran, sehingga orang musyrikin Mekah ayat kepada Nabi kata tak ada pihak turut Nabi Muhammad, tak ada pihak turut Muhammad. Muhammad ni sore dia ya, jangan pihak turut dia ni dot dia. Tapi Allah SWT ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan tak tinggal, Tuhan tak lepas hamba dia yang pegang teguh dengan Al-Quran, pegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Quran. Tuhan tak tinggal dia, tak lepas dia jumpa bertasab takut seorang dak.
Itulah jalan yang pertama yang kita akan dapat nak yunyak dalam agama Allah SWT dengan sebab kita pegang Quran. Jalan yang kedua, kita berpegang teguh dengan syariat Allah SWT. Gapo syariat Allah Ta'ala? Gapo yang Nabi SAW royak dalam Quran, Allah Ta'ala royak dalam Quran, kita patibat. Kita buat. Gapo yang Nabi suruh, kita buat. Semua amalan, semua syariat Islam ni kita pegang teguh. Kita pen konti yunyak patibat cing-cing. Buat sungguh dengan amalan ataupun ajaran Islam yang Allah Ta'ala raya Al-Quran. Dengan sebab tu orang yang beriman, orang yang pegang teguh sungguh dengan agama Allah Ta'ala, patibat sungguh dengan amalan-amalan Islam, Allah Ta'ala raya kata, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wal akhir, wa fil akhirah. Bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alu ma yasha'. Allah Ta'ala akan yunyat teguh satu orang yang beriman kepada Allah SWT dengan bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah, iaitu Qatadah sebagai salah satu mufassirin, orang yang mentafsir ayat ini, dia kata bil qawli thabiti fil hayati dunya wal akhirah, iaitu Allah Ta'ala nak dia ni duduk dengan kebaikan Allah, hidup dengan kebaikan, dan juga hidup dengan al-a'malu as-salihah, amalan yang baik. Amalan yang baik apa? Daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga wa fil akhirah, Tuhan dia ni dapat nak yunyat dalam kubur. Fil akhirah ni Qatadah kata fil qabri. Fil qabri iaitu kubur. Kubur ni senang pendengar kita yang kira tersenang kita apabila mati, dan juga kita nak masuk dalam kubur kita duduk senang tak. Bahkan kita akan jumpa cubaan yang banyak, tetapi orang yang dapat nak jumpa cubaan dia itu dan juga senang jumpa cubaan itu, bertosok semua azab dalam kubur, iaitu orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam ataupun syariat Islam. Maka jalan yang kedua, iaitu orang yang buat, itu ajaran-ajaran Islam. Sebab tu Allah Ta'ala royak dalam satu hadis lagi, dia kata walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalaulah mereka itu dia buat, dia beramal dengan benar yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada mereka tu, lakana khairul lahum, lebih baik daripada mereka, bagi mereka, wa ashadda tathbitan, dan juga benar tu boleh wa'if yang ni pegang teguh ataupun berteguh dalam agama Allah Subhanahu Ta'ala, yunyat naisa sunnah Allah Ta'ala. Dengan sebab tu orang panggil cara yang kedua yang kita boleh nak yunyat dalam agama Allah SWT, iaitu kita berpegang teguh dengan syariat Allah SWT ataupun amalan-amalan baik yang diajar oleh Nabi SAW dan juga diberitahu kepada kita oleh Allah SWT dalam kitab dia. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kerana syariat Allah SWT ni waktu kita dengar dekat Allah Ta'ala, orang yang banyak dengan ibadat fardu ni sikit benar, tapi syariat-syariat yang kita maksud sini ni benda yang banyak daripada syariat, benda yang sunnah. Benda wajib ke apa? Puasa 30 hari bulan Ramadan 1 bulan saja. Semaya 5 waktu saja sehari. Tapi mai sunat lebih banyak daripada 5 waktu lagi. Maksud sini orang yang pegang teguh dengan benda-benda sunat. Ajaran Islam yang Nabi hajar daripada perkara sunat wajib tu sama Allah cerak dah. Tapi benar sunat, orang yang pegang teguh ni orang yang akan dekat dengan Allah SWT. Seperti mana hadis Qudsi yang Nabi SAW kata, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Allah Ta'ala raya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, dan juga sentiasa hamba aku ini masih masuk dekat dengan aku bin nawafil, dengan dia kerja, dengan dia patibat amalan-amalan yang sunat saja, sehingga aku ni Allah Ta'ala kata uhibbah, kasih kepada dia. Apabila Allah Ta'ala kasih, adakah dia nak nyeleweng daripada ajaran-ajaran Islam atau mujalih Allah Ta'ala? Tak. Mustahil, tak boleh jadi. Apabila Allah Ta'ala kasih satu hamba dia ni, Allah Ta'ala nak dia duduk dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, jalan yang kedua, cara yang ketiga, cara yang ketiga yang kita dapat nak yunyat
apabila kita buat benda-benda ni, iaitu kita baca sirah-sirah para rasul. Baca perawat nabi-nabi dulu dan juga rasul-rasul dulu. Nah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala royak dalam Quran kata tujuan yang Allah Taala royak kisah-kisah rengrau ataupun cerita-cerita nabi-nabi dulu, umat-umat dulu, bukan untuk kita dengar kata sedap, dengar pelan-pelan, dengar suka-suka, tak, bukan. Tapi untuk kita ambil ibrah budrian daripada kisah-kisah itu. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul linuthabbitu bihi fuadak. Ya Allah, Allah Taala royak cerita-cerita dalam Quran ni, anba'ur rusul, cerita-cerita para rasul dulu tu, untuk hati kita ni dapat ambil ibrah, ambil budrian, dan juga hati kita boleh jinyat. Gapo yang mereka derhaka kepada Allah SWT dan juga Allah Ta'ala binasa, kita jauh, kita boleh jinyat dalam agama Allah Ta'ala. Ya Allah, ini jalan yang Allah Ta'ala royak kepada kita. Agama Islam, agama yang apabila orang masuk Islam mujur sekali. Mujur sekali kerana Allah Ta'ala royak belaka. Benda yang berlaku dah dulu, Tuhan royak. Benda yang akan nak berlaku pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala royak pula. Bukan sengaja royak saja. Seolah-olah Allah Ta'ala cari video nabi-nabi dulu, haikan dulu tu, seolah-olah video yang kita boleh tengok dengan mata. Laiyat, cat. Dan juga benda yang berlaku, akan nak berlaku pada hari kiamat nanti, seolah-olah video juga. Untuk kita ni nak jadi seorang hamba Allah Ta'ala yang sebenar, yang yuniat atas jalan Allah Ta'ala sungguh. Ambil ibrah budrian daripada tu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim seorang nabi yang dakwah Islam. Semasa Nabi Ibrahim kena pergi, lepas masuk dalam api dan juga nak kena bakar. Nak kena bakar tu, dia niat. Sebelum dia nak bakar tu, dia kata satu perkataan, kata hasbi Allah wa ni'mal wakil. Itu perkataan Nabi Ibrahim salam. Dia harap, dia kata tak ada orang yang cukup bagiku, maka Allah Ta'ala saja. Tak ada benda lain. Sama ada manusia baik, sama ada orang yang tertokong mana baik, ataupun benda-benda lain daripada Allah Ta'ala, tak cukup. Kalau Tuhan nak wiku selamat daripada api ni, Tuhan, itu Allah Subhanahu Ta'ala satu yang boleh nak selamat. Orang panggil kata dia ni niat sungguh, beriman sungguh. Beriman sungguh sehingga dia ni nak kena bakar kedah. Kalau dia nak tukar agama pun boleh. Tapi dia niat kata dia ni iman kepada Allah Ta'ala. Cukup Allah Ta'ala nak jaga dia, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah Ta'ala yang kata, ya kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, Allah Ta'ala kata, hei api, jadilah mung api yang bardau. Barda ni sejuk, wasalaman yang boleh selamat. Kerana sejuk-sejuk ni banyak juga orang mati dengan sebab sejuk. Tapi Allah Ta'ala royak sifat sejuk sini salaman, iaitu sifat sejuk sini sejuk yang boleh selamat, bukan sejuk yang wi mudarat. Sejuk yang boleh wi selamat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu niat Nabi Ibrahim, dakwah dia kepada kaum dia, tapi boleh niat. Nabi Musa alaihissalam, semasa dia lari Fir'aun ni sehingga sampai kepada laut, dia kata falamma tara al-jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Hei Musa, kita ni habis jalan dah, tak boleh lari dah. Kita ni Fir'aun siapa boleh pergi kita, tan tidak lai rau lao, rau mai mi tang tidak ni rod jak Fir'aun dai. Kerana patah laut duk belakang tu nak lari dari mana? Tapi kita tengok niat. Semasa jumpa betul sob tindak nuang. Betul sob cuba yang sangat besar bagi Nabi Musa dan juga pengikut dia ni. Tengok jawapan Nabi Musa alaihissalam, dia kata mana-mana, qala kalla. Dak. Kita ada jalan lagi. Inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya serta dengan aku, bersama dengan aku, Tuhan aku iaitu Allah SWT yang akan wijala tubik kepada aku, wijala keluar kepada aku. Lalu dia, Allah Ta'ala mukjizat dia ni, pegang orang panggil tay dengan tukar dia ni, buka laut dan juga selamat dia, mati Fir'aun. Itu orang yang niat. Semasa dia jumpa cubaan yang sangat besar sekali, tapi dia niat atas agama Allah Ta'ala, dia banyak beriman teguh dengan
dengan iman, tauhid, akidah dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak ada Tuhan yang lain yang boleh selamat. Hadis kudusi dulu dah kita ngaji lagi, hadis yang ke-21 dulu, 20 dulu. Kalau manusia semua pipung untuk nak wi satu kebaikan kepada kita ataupun nak wi mudarat, satu mudarat kepada kita pun tak boleh nak wi, melainkan benar tu Allah Taala kuasa nak wi. Ini adalah yunjak daripada Nabi Musa dan juga pengikut dia. Semasa Nabi Musa juga as-saharah. Gapo as-saharah? Nak siasat. Fir'aun hatta mari untuk berlawan dengan Nabi Musa alaihi salam sehingga akhir dia nak siasat fak ning fak main sihir fak ning dia tukar agama. Dia tengok kata Nabi Musa ni benar-benar yang wari betul al-haq daripada Tuhan Nabi Musa sungguh ni, dia tukar beriman dengan Allah SWT dengan nampak laktan dalil daripada Nabi Musa AS. Lalu Fir'aun nak marah kepada nak siasat dia, nak mayakun dia. Fakmung ni tukar agama, belum aku izin. Aku nak igat fakmung, nak binasakan fakmung. Dia. Tengok jawab as-saharah. As-saharah ni nak siasat. Hak asal bagi Fir'aun, tapi tukar mari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ayat kata balah mana? Qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Mung ni tak boleh buat gapo aku dah Fir'aun. Kalau mu nak buat apa? Faqdima anta qadin innama taqdi hadhihi alhayah. Kalau mu nak binasa aku, nak longtok aku hari ni, mu longtoklah. Mu ni kuasa nak longtok aku, mi kuasa mati tak longtok canik kai piang ni lu dunia ni tahunan. Tapi akhirat dak dah. Akhirat mu tak kuasa dah. Tuhanku yang kuasa nak membinasakan mu dan longtok mu Fir'aun. Tengok jawab as-sahara, orang yang jadi nak siasat, yang tukar agama mari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi contoh-contoh mereka yang jumpa dengan cubaan yang banyak, tapi mereka berpegang teguh, iman teguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga mereka mati pun tidak apa-apa pun bagi mereka. Mereka sanggup nak mati dengan hal keadaan dia sungguh teguh dengan iman dan juga agama Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi Bilal, Al-Khabbab bin Al-Atrat, dan juga Sumayyah, banyak sahabat Nabi yang dulu kena binasa banyak dengan sebab tukar agama, tetapi mereka qul amantu billah thumma istaqim. Thumma al-mustaqim. Dan juga banyak lagi ashabul ukhdud. Dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim dalam sahih dia, ashabul ukhdud yang mana cita-cita sakut dengan ashabul ukhdud, yang orang kena kamuh dengan sebab beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nanti dengar semula ashabul ukhdud kalau ada masa, bagaimana cita-cita mereka dipanggilkan ashabul ukhdud, mereka yang dikamuh dalam rubah dengan sebab mereka pegang teguh dengan iman kepada Allah SWT dan juga agama Allah, sehingga mereka sanggup nak mati. Sehingga sanggup nak mati ni kerana pegang teguh dengan agama Allah SWT. Siapa ke satu orang ibu pegang anak, dukung anak dia mari ni, anak dia halus kecil lagi, tahan sebagai kasat hak jahat tu, tanya kepada mak dia, kata mu nak tukar ke agama hei ibu, kalau mu tukar mu selamat, kalau mu tak tukar mu kena kamu dalam lubang. Tapi tak ada nak jawab ibu dia, tak ada nak jawab mak dia, anak dia hak halus ada dukung tu, hak tak boleh kecek lagi. Tapi Allah SWT dia boleh kecek dengan mak dia, royak aku mak dia kata berimanlah kepada Allah Ta'ala, jangan dengar, jangan turut seorang raja yang jahat ni. Walaupun kita dua-dua ni akan nak mati pun, sehingga akhir dia pilih beriman kepada Allah Ta'ala, kena kamu dalam lubang mati dengan hal keadaan pegang teguh dengan agama Allah Ta'ala dan juga beriman secara teguh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi contoh-contoh yang kita boleh nak ambil jadi contoh kepada kita, maka itu sahih ataupun witikan cara yang ketiga. Cara yang keempat itu kita banyak berdoa. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita ingatlah hati kita, jantung kita, wajah kita ni. Nabi SAW kata inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Ingatlah hai anak-anak Adam semua, sesungguhnya wajah kita tu duduk di antara dua jari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Allah SWT tu
Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah Ta'ala nak pindah hati kita gikok tu, gikok ni, gikok tu, gikok ni. Haitsu yasha. Allah Ta'ala kuasa hendak wi biasa mana gitu. Dengan sebab tu Nabi hajar kepada sahabat dia banyak berdoa. Ya musarrifal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala ta'atik. Tuhan yang sebagai Tuhan yang boleh plikpan, bulak musing hati kita, al-qalbu ni, maksud bahasa Arab dia ni, benar yang duduk dia, musing kat Tuhan. Musing sebab ni apa? Dengan sebab tu kita kena doa kepada Tuhan hati kita, jantung kita, huacai kita, iaitu Allah Ta'ala. Jantung kita, huacai kita ni duduk dengan agama Allah SWT. Duduk atas taat kepada Allah SWT. Kita jangan buat main-main. Berapa banyak ulama-ulama dulu, mereka semasa muda, mereka berpegang teguh dengan ajaran Allah SWT. Tapi akhir hayat mereka berkufur kepada Allah SWT. Kita jangan buat peramal. Jangan buat peramal. Kita dah baca dulu hadis yang seorang yang dia wa amal ahli syurga fayusbiqu alaihi alkitab, tapi dia amal dengan amal api ahli neraka sehingga dia ni masuk neraka. Seorang lagi dia wa amal ahli nar, ahli neraka, sepanjang hidup kita tengok atau dia ni neraka ciak, tapi akhir Allah Taala kamnut kata dia ni sebagai ahli jannah, dia wa amal ahli syurga sehingga dia dapat masuk syurga. Yang buat mai. Habis itu kita banyak berdoa kepada Allah SWT. Hadis tadi riwayat oleh Imam Muslim. Itu hucai kita duduk di antara jari Allah Ta'ala. Jari Tuhan belah mana tu tak serupa dengan makhluk dia. Laisa kamitslihi syai'. Tapi Allah Ta'ala kuasa nak wi hati ataupun hucai seorang hamba dia nak musing ke mana pun dia boleh nak buat. Nanti kita gapo? Banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Banyak berdoa dengan doa-doa ini. Itu jalan yang keempat. Jalan yang kelima, kita berzikir kepada Allah SWT banyak. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, apabila menjumpa satu fakmun, satu nak lawan fakmun dalam songkram ni, maka fakmun ni fathbutu jong yun teguh dalam agama Allah Ta'ala. Wadhkurullah, serta dengan fakmun ni banyak berzikir kepada Allah SWT, la'allakum tuflihun. Tu hawi dua perkara, dua kalimah ni, fathbutu at-tathabbut dengan bukan at-tathabbut, at-thabt, dan juga az-zikru duk sekali. Fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jangan tu ben. Dengan sebab tu zikir kepada Allah SWT ni waktu kita lepas daripada syubuhat bertusab tu sing tu yang. Contoh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam tu semasa Azizu Misr. Orang Tina gamno Mesir dulu tu, orang Tina tu mari nak pegang Nabi Yusuf. Dengan sebab Nabi Yusuf tu jangok, pegang nak heret Nabi Yusuf, mari tidur dengan dia sebulan ni. Nabi Yusuf dia berzikir dengan satu perkataan, A'adzallah, aku minta perlindungan daripada Allah SWT. Kau faham hangklai cak Allah SWT. Itu berzikir membawakan dia ni selamat daripada tipuan orang Tina Azizu Misr. Dan juga banyak lagi di antara sahih-sahih yang Allah Ta'ala nak uji kita ni dapat nak yunyat. Salah satu kisah cerita yang hebat juga iaitu kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Semasa dia Imam Ahmad bin Hanbal ni berlaku satu fitnah yang besar. Fitnah yang besar iaitu fitnah orang panggil Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Quran ini makhluk. Benda yang Allah Ta'ala buat, bukan kalamullah ataupun perkataan Allah Ta'ala tak. Tapi Imam Ahmad tu dia lawan dengan orang panggil dengan khalifah ataupun pemerintah semasa tu Al-Ma'mun. Kerana Al-Ma'mun dia ada juga ulama dia, ulama orang panggil ulama usu, ulama jahat. Ingat babat ulama, ada ulama usu dan juga ulama rabbani. Kita kena ingat babat, pilih orang nak ngaji tu ulama macam mana? Ulama jahat ke, pun perayuk dunia ke ulama rabbani yang takut kepada Allah sebenar. Dia dakwa kata Al-Quran sebagai makhluk, tapi Imam Ahmad tak turut pendapat pemerintah iaitu Al-Ma'mun masa tu, dan membuat Imam Ahmad ni kena igat.
Ya, kena igat ni tot perahan ciwit. Seorang khadir dia kata, "Hei Abu Abdullah, hei Imam Ahmad, aku rasa training ni Al-Ma'mun dia sungguh. Dengan sebab aku tidak tengok Al-Ma'mun ni marah lebih daripada marah kali ni. Aku tak tengok Al-Ma'mun dia asah pedai dia lebih takut daripada kali ni. Hei Abu Abdullah, boleh jadi mu ni akan diperahanciwit oleh Al-Ma'mun." Tapi Tuhan hatta satu orang yang baik, hatta satu orang yang hebat, nama dia Abu Ja'far Al-Anbari. Dia dengar kata Abu Abdullah Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Al-Imam Syafi'i, mati pada tahun 241 Hijrah, kena igat dan juga akan dibunuh oleh Khalifah Al-Ma'mun. Dia naik kuda, dia lakah Sungai Al-Furat. Dia lakah pergi, akhir sekali dia jumpa dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tengok dia, kata, "Mung ni siap, sari jalan nak mati dah mung, hei Abu Ja'far. Dan mung duduk dia, mung mari cari kuat apa? Tahan Al-Ma'mun tengok jumpa mung kena igat, mung kena bunuh. Cari apa, sari jalan nak mati apa?" Mudah-mudahan segitu. Tapi Abu Ja'far mari untuk nak berikan lancai kepada Imam Ahmad. Kata, "Hei Imam Ahmad, mung pegang teguhlah dengan benar-benar mung kira sekarang ni. Mung kira kata Al-Quran sebagai kalamullah, mung pegang teguh. Yun kaf saja ni, yang itu kan. Kerana ada orang ramai lagi yang nak turut mung. Apabila mung tukar pendapat, orang pun akan tukar turut mung. Kalau mung pegang teguh dengan pendapat ni bahawa Al-Quran kalamullah, orang kampung ramai lagi pun akan turut mung. Dengan sebab tu kalau mung tukar, banyak orang yang berdosa dan juga mung akan tanggungjawab. Kalau mung mati pun, mung mati syahid. Kalau mung hidup, mung lepas, mung boleh bebas pada akhirnya, mung akan hidup secara mulia, secara hebat yang mikir." Imam Ahmad raja kata, "Masya Allah." Dengan kata Masya Allah, jawab kata Masya Allah. Imam Ahmad wasa ada semangat, wasa nak lawai lagi, nak junjak lagi kata Al-Quran kalamullah, tak turut pemerintah, tak turut ulama pemerintah yang jahat. Lalu Imam Ahmad raja kata, "Hei Abu Ja'far, boleh tak mengkecek sekali lagi? Benar hang raja tadi, kecek sekali lagi." Kecek sekali lagi pula. Imam Ahmad yang kata Masya Allah. Rakyat suruh kecek sekali lagi pula. Kecek sekali lagi, kata Masya Allah. Imam Ahmad kata, adakah melancai sekali lagi untuk nak berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar. Ajaran Islam yang Islam rakyat kalamullah, Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Lawan susuk. Lepas satu Khalifah Ma'mun tak kena bunuh khalifah tu, akhir sekali Al-Mu'tasim, dia boleh membebaskan Imam Ahmad. Orang kampung semua mari tabrab, mari tanrab Imam Ahmad dengan secara hebat, secara mulia. Akhir Imam Ahmad, orang Imam Ahlus Sunnah orang panggil. Imam Ahlus Sunnah, Imam Charles Sunnah, sebab dengan dia teguh iman dia, yunyak sungguh dengan keimanan dia, tak tukar-tukar dengan sebab dia ni iman sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kita pada hari ini, rasanya cukup sekadar ni. Dengan hadis yang pendek, tapi kita syarah banyak cara-cara kita nak yunyak pegang teguh dengan agama Allah Ta'ala. Kerana kita tak selamat fitnah banyak dalam masyarakat kita. Fitnah tino, fitnah yaseptit, fitnah duit, fitnah dunia, fitnah ni ya Allah banyak sekali. Maka kita kena cari jalan semua. Wajib kita kena cari jalan awak balas mana kita ni boleh duduk jalan Allah Ta'ala. Kena cari jalan untuk kita selamat daripada segala fitnah dalam agama Islam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Pegang teguh dengan sunnah Nabi. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Pegang teguh dengan Al-Quran, kita akan selamat insya-Allah sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Maka cukup sekadar ini hari ini. Apa yang silap salah itu daripada kekurangan saya sendiri, apa yang betul itu daripada Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup sekadar ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أحببتك اللهم